Maksudnya apa tu? Ustaz kata, saya tanya Ustaz akan berikan mukadimah dulu kan sebelum suami Ustaz. Dia kata insyaAllah. Kita dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fauzi, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tarawih kat mana tadi? Kat rumah Ustaz. Fauzi. Alhamdulillah dekat rumah Oh, kat bersama isteri. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelas dah habis ke nak mula ni? Belum mula. Baru nak mula. Terkejut saya. Terkejut saya ingat saya masuk di luar. InsyaAllah awal. Siapa host hari ni? Ya? Siapa yang jadi host? Ustazah Arina ke? Ustazah Arina, boleh kita mula ke? Ada 11 orang. Boleh kita mula ke? Boleh je. Boleh insyaAllah. Ya? Boleh Ustaz, boleh. InsyaAllah, kalau boleh, insyaAllah kita nak mulakan kita punya tadabbur pada malam ni. InsyaAllah kita mulakan tadabbur kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni, insya-Allah kita dapat meneruskan kelas tasnim kita. Kita tadabbur Al-Quran dan santai ilmu. Alhamdulillah pada malam ni kita ada seorang pembimbing bernama Muhammad Fauzi bin Jaafar. Muhammad Fauzi bin Jaafar. Jadi insya-Allah kita panggil dia ustaz lah, sebab dia nak tadabbur ni. Dia akan tadabbur surah Al-Qasas ayat 56, insya-Allah. Jadi saya dengan diserahkan kepada Ustaz Muhammad Fauzi lah, boleh? InsyaAllah. Boleh insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk ke dalam fasa kedua Ramadan. Fasa kedua Ramadan bermakna kita dah separuh jalan. Separuh jalan di dalam bulan Ramadan, di mana separuh jalan ni kita sama-sama muhasabah ataupun menganalisa diri sendiri sama ada bagaimana Ramadan kita pada fasa yang kedua ini. Yang pertamanya, kita tengok adakah kita istiqamah dalam ibadah kita dari segi tarawih, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, sahur kita. Kalau hari-hari kita buat, maknanya hari-hari kita bersahur, setakat ni tak ada miss lagi. Sebab apa? Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa innama fis suhur al-barakah. Sesungguhnya berpuasa itu, perbuatan berpuasa itu ada barakahnya. Dan kita tengok ada tak hari-hari kita bersedekah kepada orang. Adakah tarawih kita setakat ini konsisten? Masih lagi tidak meninggalkan tarawih dan bacaan Quran kita macam mana? Kalau kita berjaya konsisten sehingga malam yang pertengahan dalam bulan Ramadan ini, maka pujilah Allah dengan menyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebab apa? Allah pilih kita menjadi tetamu Allah. Bermakna Ramadan kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga semata-mata, tapi kita mengisi Ramadan kita dengan apa yang Allah telah ganjarkan, di mana amalan kita dilipat gandakan, amalan sunat kita digandakan dan amalan fardu kita Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan sehingga 70 kali ganda. Dan ibadah sunat mendapat ibadah seperti ibadah fardu kita. Okey. Seterusnya kita akan baca. Kita akan membaca dulu ayat Al-Quran ini, di mana surah Al-Qasas muka surat 392 ayat yang ke-56. InsyaAllah kita akan baca. Siapa yang ada Quran boleh tengok sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Qasas ni ayat 56 ni kita baca terjemahan dia insya-Allah. Yang pertamanya, sesungguhnya engkau ni siapa? Engkau Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi,
tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Sadaqallahu azim. Itu adalah terjemahan dia. Terjemahan surah Al-Qasas ayat 56. Di mana dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi kita, penghulu segala makhluk dan para rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, Allah bagi tahu dekat wahai Muhammad, sesungguhnya kamu Muhammad tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa pun. Bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah kepada umat manusia, dan dikirakan daripada zaman Nabi Adam, Rasul yang pertama sehinggalah Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul yang menjalankan kerja dakwah. Maksud kerja dakwah para nabi dan para rasul ini adalah mengajak umat manusia kembali kepada penciptanya yang sebenar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mengembalikan agama yang sebenar daripada perkara-perkara yang syirik kepada Allah, seperti penyembahan berhala dan sebagainya. Jadi dalam situasi ini Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada para nabi, terutamanya dalam ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa semua para nabi hanya melakukan kerja dakwah saja. Mereka hanya menyampaikan sahaja. Samalah macam kita, kalau kita melakukan kerja dakwah, ajak orang sembahyang, ajak orang membuat kebaikan, tegur orang melakukan kesalahan, nampak ahli keluarga kita tak menutup aurat ataupun meninggalkan sembahyang, kita ajak sahaja. Ajak berusaha dan tidak putus asa. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertanya kepada kita. Contohnya dia tanya, wahai Fauzi, apakah berapa banyak yang kamu dah ajak orang kepada kebaikan atau kembali kepada Allah? Allah tak akan tanya perkara tu. Ya Allah akan tanya, kamu buat tak? Kamu tegur tak? Kamu ajak tak orang melakukan kebaikan? Kamu ajak tak orang meninggalkan maksiat? Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala tanya. Sebagai contoh yang saya akan bawakan dalam sesi kali ini adalah sebuah kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabawiyah. Okey, kita akan tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan anak yatim ketika di dalam kandungan Rasulullah, kandungan ibunya, iaitu siapa ingat nama ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aminah ke? Aminah, betul. Aminah, ayahnya meninggal, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, meninggal ketika Rasulullah berada dalam kandungan ibunya Aminah lagi. Dan ketika itu apabila Rasulullah lahir, umur mencapai 5 hingga 6 tahun, Rasulullah diuji lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehilangan ibunya pula. Dalam usia 6 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi yatim piatu. Bermaksud ibu tak ada, ayah pun tak ada. Kemudian saya nak ceritakan dekat sini betapa besarnya hidayah yang Allah nak bagi. Kisah hidayah ini berdasarkan ayat ini adalah, kita akan tengok apakah kisahnya adalah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim, Rasulullah dijaga oleh datuknya yang bernama Abdul Muttalib selama 2 tahun sahaja. Selepas 2 tahun Allah uji pula, Allah ambil Abdul Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dijaga pula oleh bapa saudaranya, abang kepada Abdullah, iaitu Abu Talib. Abu Talib. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita mendapat kasih sayang. Daripada umur 8 tahun, Rasulullah dijaga oleh Abu Talib
daripada umur 8 tahun sehinggalah Rasulullah mencapai usia 40 tahun. Rasulullah mendapat kasih sayang daripada Abu Talib. Abu Talib lah menjadi pengganti kepada ibu dan bapa Rasulullah. Rasulullah mendapat rasa nikmat kasih sayang berkeluarga daripada Abu Talib. Sehinggalah zaman remaja Rasulullah. Kemudian masuk zaman berkahwin Rasulullah bersama dengan Siti Khadijah. Dan apabila mencapai usia 40 tahun, Rasulullah dilantik menjadi Rasul secara rasmi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, setiap hari Rasulullah berdakwah kepada Abu Talib, bapa saudaranya. Tapi Abu Talib ni, dia tidaklah pernah mencerca Nabi. Maksudnya, dia tidak larang dakwah Nabi. Dia menjaga Nabi, melindungi Nabi daripada orang-orang Quraisy yang ingin memecah belahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni orang Quraisy, sedikit cerita sirah, orang Quraisy menentang dakwah Nabi. Tapi Abu Talib ini, dia walaupun dia tidak masuk Islam, tapi dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kasih sayangnya Abu Talib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah ketika Nabi berusia 50 tahun. Ketika Nabi berusia 50 tahun, masih lagi kiranya daripada usia Rasulullah 40 tahun menjadi Nabi, sehinggalah Nabi berusia 50 tahun, Abu Talib tidak memeluk Islam. Maknanya Abu Talib tidak menerima Islam, tidak mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Talib tak mengungkapkan perkataan ini, tapi dialah yang paling melindungi Nabi dan paling sayang dengan Nabi. Kerana apa? Abu Talib adalah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah ini, pada usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 50 tahun, Allah uji. Abu Talib jatuh sakit. Jatuh sakit ni, kita boleh katakan kalau dekat hospital, doktor panggil semua ahli-ahli keluarga, bolehlah datang jenguk. Maknanya doktor takkan katalah yang ahli keluarga kamu ni dah nak mati tak. Doktor akan kata, bolehlah datang ziarah. Begitulah keadaan Abu Talib ketika tu. Sakit ni sakit menuju kematian, sakit nazak. Jadi semua berkumpul di keliling Abu Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turut ada pada ketika itu. Menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bapa saudaranya. Wahai bapa saudaraku, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 10 tahun Rasulullah cuba mengajak dengan ajakan tauhid ini, iaitu mengesakan dan menyembah Allah yang satu. Tapi Abu Talib tak nak. Sehingga akhir hayatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memujuk, wahai bapa saudaraku, jomlah, masuklah ke dalam agama Islam, supaya apa? Aku dapat memberikan syafaat dan membantu kamu, wahai bapa saudaraku yang ku kasihi. Betapa Rasulullah menangis berjujuran. Tapi yang membuatkan kita boleh menyebut kalimah syahadah itu adalah datangnya daripada Allah. Itulah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib tak mampu mengungkapkan dua perkataan yang mudah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Talib tak dapat mengungkapkan, walaupun yang berdakwah ketika itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala makhluk yang berada di dalam alam ini. Abu Talib tak boleh nak cakap. Kita yang berada di dunia ini sekarang, yang bernafas sekarang, hari-hari kita dapat sebut. Sebab apa? Itulah hidayah daripada Allah. Dengan kasih sayang dan rahmat Allah, Allah yang pilih kita untuk menyebutkan kalimah La ilaha illallah
Muhammadar Rasulullah. Kalau Allah tak pilih kita duduk dengan Nabi 10 tahun, Nabi dakwah kepada Abu Talib tak dapat juga menyebut. Itulah tanda hidayah ini. Apa yang kita belajar daripada surah Al-Qasas ini, hidayah ini adalah datang daripada milik Allah. Sehingga apa? Setelah Abu Talib meninggal, menghembuskan nafas yang terakhir, berjujuran air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis hingga membasahi janggut dan jambang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ampun kepada Abu Talib. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita sedang tadabburkan ini. Surah Al-Qasas ayat 56 ini turun, iaitu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah kata, wahai Muhammad, sesungguhnya Muhammad, aku, yakni Allah, yang memberi hidayah. Wahai Muhammad, engkau tidak boleh memberi hidayah, tapi aku yang tentukan. Muhammad, kamu hanya mengajak orang ke jalan kebenaran, tapi aku yang tentukan kepada siapa yang aku berikan hidayah. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pujilah Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan hidayah ini. Betapa besarnya hidayah ini, hidayah nikmat menjadi orang Islam ini adalah penentu sama ada kita duduk di dalam syurga selama-lamanya ataupun kekal di dalam neraka Allah selama-lamanya. Besarnya nikmat hidayah yang Allah bagi. Kita mungkin nampak nikmat yang Allah bagi, harta, anak pinak, pangkat, kereta yang kita pakai, pekerjaan yang kita pakai, kita punya wang simpanan kita yang banyak, rumah kita yang besar. Tapi kita lupa bahawa satu perkara, iaitu nikmat di atas nikmat yang Allah bagikan, iaitu nikmat hidayah menjadi orang Islam. Hidayah inilah yang menentukan sama ada kita ini boleh melakukan ibadah. Contohnya kita tengok dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni kita tengok ramai orang tahu fadilat sahur, fadilat membaca Al-Quran, menghidupkan bulan Ramadan, Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 malam. Tapi berapa ramai orang yang boleh melakukan perkara itu? Semua orang tahu fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan itu. Tapi siapa yang pilih untuk melakukan perkara itu? Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan siapa yang boleh melakukan perkara tersebut. Hidayah ini kita kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dekat sini, ya Allah, hari-hari kena minta dan kena usahakan. Ianya tidak akan datang seperti bulan jatuh ke riba. Ianya haruslah kena ada usaha. Usaha dan Allah akan lihat. Sebab itu dekat sini bila kita tengok ayat 56 ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu Dia lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Maknanya, kalaulah kita ni, contohnya orang tu tak menutup aurat, dia kata hidayah belum sampai lagi, belum sampai seru. Tidak, sebenarnya konsep sebegitu sangatlah salah. Yang pertama sekali, dia kena ada usaha untuk menutup aurat. Dia kena ada usaha untuk membeli tudung, membeli pakaian yang labuh, memakai seluar yang panjang. Dia kena ada usaha ke arah itu. Barulah Allah akan berikan hidayah. Seperti apa yang Allah bagi tahu dalam surah ini, Allah akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah tahu yang dia itu nak petunjuk. Dekat sini kita boleh tengok bahawa hidayah ini kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok macam kisah Abu Talib, duduk dengan Nabi selama 10 tahun.
Itu 10 tahun daripada tahun kerasulan Nabi. Tapi dia duduk dengan Nabi, jaga Nabi daripada Nabi umur 8 tahun sehingga Nabi umur 50 tahun. Hari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Talib sehingga nafas yang terakhir, tapi Abu Talib tak dapat menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tengok perkara ini senang. Hari-hari kita boleh sebut, sekarang pun kita boleh sebut, saat ini pun kita boleh sebut. Ketahuilah, semua perkara kebaikan yang kita buat, ibadah yang kita buat ini, Allah yang berikan. Allah yang meniupkan ruh hidayah itu kepada setiap hamba-Nya. Maka pujilah Allah. Sebab apa? Allah memilih tuan-tuan dan puan-puan. Saya Muhammad Fauzi bin Jaafar dilahirkan telah pun menjadi Islam. Maknanya saya menjadi Islam dalam bentuk keturunan. Ibu bapa lahirkan saya sudah menjadi orang Islam. Tapi tuan-tuan yang mana dikurniakan Allah nikmat hidayah, maksudnya lahir sebagai bukan Islam, tapi ditiupkan ruh hidayah kepada tuan-tuan, itu adalah satu perkara yang besar. Dan saya yakin dan percaya orang-orang yang menerima hidayah, mengucap kalimah syahadah sebelum dia menjadi Islam, orang ini lebih mensyukuri menjadi nikmat menjadi orang Islam. Sebab apa? Dia rasa hidayah itu. Dia rasa nikmat menjadi orang Islam. Sebab apa? Sebab menjadi orang Islam ketika mengucap kalimah syahadah inilah yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ini didakwahkan oleh Nabi. Contohnya Sayyidina Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman, Ali. Mereka semua ni, Sumayyah dan sebagainya, semuanya dilahirkan belum lagi Islam, tapi didakwahkan oleh Rasulullah menjadi orang Islam. Menjadi orang Islam, mereka mengaku, mengucapkan kalimah Allah. Inilah hidayah yang Allah tiupkan kepada tuan-tuan yang mana mengucapkan kalimah syahadah untuk memasuk Islam. Apabila beradanya dalam situasi ini, maka pujilah Allah. Sebab apa? Allah yang memilih kita untuk menjadi orang Islam. Saya bawa lagi satu contoh dalam kisah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS ni antara Rasul Ulul Azmi. Dia berdakwah kepada umat dia selama 900 tahun. Kita hidup pun umat Nabi Muhammad ni 65 ke 70 tahun saja. Tapi Nabi Nuh ni berdakwah kepada umat dia selama 900 tahun. Tuan-tuan percayalah, berapa ramai yang menerima dakwah Nabi Nuh? Hampir dikatakan tidak sampai 100 orang pun. Maknanya jumlah tu terlalu sedikit kalau nak dibandingkan dengan 900 tahun. Betapa Allah uji Nabi Nuh. Berdakwah 900 tahun, tapi yang masuk Islamnya sangatlah sedikit. Sangatlah sedikit. Sebab apa? Allah nak tengok Nabi Nuh macam mana. Nabi Nuh berdakwah pagi, petang, siang dan malam. Bukannya waktu kerja office hour 8 dan 5, malam balik dan tidur. Nabi Nuh AS berdakwah kepada umat dia, turun ke jalan, berjumpa, berdakwah pagi, petang, siang dan malam. Tidak berhenti. Dia bukannya seperti saya yang bercakap sekarang ni, lepas ni tutup laptop, tidur, makan. Tapi Nabi Nuh sentiasa berdakwah dan diuji oleh Allah selama 900 tahun. Sangatlah sedikit orang yang masuk untuk mengikuti dakwah Nabi Nuh. Sehingga kan Nabi Nuh kata, ya Allah, sampai di sini saja ya Allah. Nabi Nuh, sampai di sini saja dakwah aku. Kalau sampai 1000 tahun lagi, banyak ini sajalah yang akan menjadi orang Islam dan beriman kepadamu. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi la tadhar ala ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, hancurkan kesemuanya sekali. Jangan tinggal satu pun ya Allah. Lalu Allah mengarahkan Nabi Nuh untuk membina sebuah kapal. Saya nak cerita, nak highlightkan di sini.
Hidayah itu milik Allah. Yang tadi kita tengok Rasulullah dengan bapa saudaranya. Sekarang kita akan melihat Nabi Nuh bersama dengan anaknya. Kita akan tengok apa rentetan kisah daripada Nabi Nuh ni dalam Al-Quran ada menceritakan apabila siapnya kapal Nabi Nuh, semua orang naik kapal tu, binatang berpasang-pasangan masuk ke dalam tu dan orang Islam sebahagiannya. Nabi Nuh memanggil anak dia, ya bunai, wahai anakku sayang. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, jom naiklah kapal ni bersama ayah. Jangan bersama-sama dengan orang yang Allah marah ataupun Allah murkai. Kemudian anak Nabi Nuh ni yang nama Kan'an ni jawab pertanyaan dia. Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anak Nabi Nuh ni kata, tak apa ayah, tak apa. Saya akan pergi naik bukit yang lebih tinggi supaya saya akan selamat daripada banjir ini. Nabi Nuh menjawab pertanyaan, jawapan anak dia tu, qala la asimal yawma min amrillah illa marrahim. Dekat sini Nabi Nuh kata, wahai anakku, hari ini tak ada apa yang selamat kecuali yang berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka dipisahkan dengan ombak yang besar. Tenggelamlah anak Nabi Nuh, lemas di dalam banjir yang besar itu. Jadi Nabi Nuh ni walaupun dia Nabi, tapi dia tetap mempunyai perasaan seorang bapa yang melihat anaknya yang lemas. Manalah mampu seorang bapa itu melihat anaknya lemas. Sehingga kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam Al-Quran yang bermaksud Nabi Nuh kata dalam Al-Quran, ya Tuhanku, sesungguhnya puteraku itu adalah darah dagingku dan adalah bahagian daripada keluargaku. Sesungguhnya janjimu adalah janji yang benar. Engkaulah hakim yang maha berkuasa. Nabi Nuh merayu kepada Allah, ya Allah, kasihankanlah tu anak aku tu ahli keluarga aku. Allah menjawab di dalam surah tu, wahai Nuh, sesungguhnya dia memang adalah puteramu, tidaklah termasuk daripada keluargamu. Sebab apa? Dia telah menyimpang daripada ajaranmu, melanggar perintahmu dan menolak dakwahmu. Betapa dekat sini saya nak cerita dekat sini, apa yang kita tadabbur ayat Al-Quran ini, Nabi Nuh pun tak dapat memberi hidayah kepada anak dia. Maknanya hidayah ni, saya tekankan sekali lagi, Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih. Allah Subhanahu Wa Taala pencipta kita yang Maha Esa yang pilih. Tuan-tuan percayalah bahawa segala kebaikan yang kita buat ini bukanlah disebabkan kita ni adalah manusia yang lemah, tapi Allah yang pilih. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah yang pilih kita. Allah yang pilih kita. Janganlah kita sengaja mencampakkan diri kita ke dalam lembah maksiat ataupun di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itu saja yang saya dapat kongsikan berkaitan dengan hidayah ini. Hidayah berkaitan dengan surah Al-Qasas ayat 56, berkaitan tentang Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dalam Quran, hidayah ini hanyalah milik aku semata-mata untuk memberikan kepada kamu. Kita sebagai manusia pendakwah yang ingin mengajak orang kepada kebaikan, lakukan sahaja. Rintangannya memang ada, musuh memang ada, tapi kita lakukan sahaja, sabar di jalan Allah. Allah tak akan tanya berapa banyak orang yang kita bawa pada kebaikan. Allah hanya tanya, adakah kita mula mengajak orang ke arah kebaikan. InsyaAllah
sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Semoga rakan-rakan semua Allah permudahkan segala urusan dan Allah ampunkan kita di dalam bulan Ramadan ini dan menghimpunkan kita semua bukan sahaja di dalam Zoom meeting ini, tapi Allah himpunkan kita juga di dalam syurga nanti. InsyaAllah. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dengan surah Al-As. Subhanakallah walhamdulillah. Saya Ustaz Fauzi, nanti mungkin ada orang nak soal pun Ustaz Fauzi. Boleh ke kita ambil satu soalan? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi sebelum kita nak akhiri kita punya tadabbur pada malam ni, mungkin kita boleh buka satu soalan lah. Satu soalan yang kita boleh bagi kepada Ustaz Fauzi. Ada siapa-siapa nak tanya? Kalau tak ada, Alhamdulillah kita dah dengar tadabbur daripada Ustaz Fauzi tentang bahawa petunjuk tu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hanya menjalankan tanggungjawab kita, iaitu menjalankan kerja-kerja dakwah kita. Urusan untuk siapa nak dapat Islam atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Itulah yang Allah beritahu dekat kita. Jadi sesiapa yang dapat hidayah daripada Allah SWT, jagalah dia betul-betul. Kerana ini adalah nikmat yang paling besar Allah bagi kepada kita di dalam kehidupan kita. Inilah yang paling besar dan tak ada lagi lah yang paling besar yang kita boleh nak fikirkan. Kerana inilah yang menyebabkan kita masuk syurga. Dalam hidup ni apa yang kita nak? Jadi kalau kita meninggal, kita nak masuk syurga. Kita nak masuk syurga. Inilah yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terutamanya pada malam ni, insya-Allah kita pun dah lebih sikit masa, tapi tak apa, alhamdulillah. Kita nak ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Fauzi di atas tadaburnya, dan kepada sahabat-sahabat semua yang dapat dengar pada malam ni. Saya juga mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, dan kepada host, saya pun ucapkan terima kasih Ustazah Ain Sumaya yang telah menyediakan link ni pada kita pada malam ni. Jadi setakat tu dulu ya. Jadi kita boleh tangguh kita punya tadabbur. InsyaAllah kita akan ada lagi nanti dan kita akan wawarkannya. Jadi kita tangguh dulu dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Assalamualaikum semua, insya-Allah jumpa lagi. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Jadi kita jagalah bulan puasa ni, insyaAllah. Ustaz cakap tadi, dia kata makan sahur juga. Jangan tak nak makan sahur. Lambatkan sahur tu kalau boleh. Lambatkan sikit sahur tu. Itu adalah sunnah. Betul tak Ustaz Fauzi? Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Banyakkan baca Quran kan, insyaAllah. Jadi kita boleh berhenti setakat ni dulu insyaAllah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.